قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Hadis ke-6, sabar bila susah, syukur bila senang. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kami dan selama-lamanya panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 40 hadis akhlak mulia karangan Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6 diberi tajuk oleh Syekh Fahmi, sabar bila susah, syukur bila senang. Bawah tajuk ni ada dua sifat yang mulia ataupun akhlak yang mulia. Satu hadis yang dipetik an Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra syakara fakana khairan lahu wa in asabathu dharra sabara fakana khairan lahu. Rawahu Muslim. Daripada Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh baik nasib orang yang beriman, kerana dalam semua keadaan mereka mendapat kebaikan, dan tidak ada habuan baik seperti ini kecuali bagi mereka yang beriman. Apabila mendapat kesenangan, maka ia akan bersyukur, maka syukur itu baik baginya. Dan apabila ditimpa musibah, maka ia bersabar, maka sabar itu baik baginya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini diceritakan oleh seorang sahabat, nama dia Abi Yahya Suhaib ibn Sinan radhiyallahu anhu. Abi Yahya panggilan dia, ayah kepada seorang anak yang bernama Yahya. Itu style orang Arab. Kita hari ini pun ada dah dalam masyarakat kita pakai panggilan macam ni. Panggilan dengan panggilan ayah kepada fulan, mak kepada fulan, letak nama anak belakang. Nama dia Suhaib ibn Sinan, yang terkenal ataupun ma'rufnya dipanggil dengan Suhaib Ar-Rumi. Suhaib Ar-Rumi ni salah seorang daripada sahabat yang terawal memeluk Islam, dan dia daripada kalangan mustad'afin, daripada sahabat-sahabat yang dhaif, yang serba kekurangan waktu di Mekah. Jadi sahabat-sahabat yang dhaif ni di awal-awal Islam
maklumlah, udzibu, mereka ni diazab, seksa. Tujuannya ialah supaya mereka tinggalkan Islam. Maka salah seorang daripada sahabat yang diseksa supaya tinggalkan agama Islam yang mulia ni ialah Suhaib Ar-Rumi. Bahkan Suhaib Ar-Rumi ni adalah hamba. Waktu dia kanak-kanak lagi, dia jadi hamba dah. Kemudian dijual di Mekah. Dan akhirnya dimerdekakan oleh Abdullah ibnu Jad'an. Sahabat Nabi juga memerdekakan dia. Jadi Suhaib Ar-Rumi ni saya sebutkan tadi, disebabkan dia ni orang yang antara awal memeluk Islam. Jadi dia sahaban Nabi. Dia bersuhbah dengan Nabi, mendampingi Rasulullah ni sebelum wahyu turun lagi. Sebelum wahyu turun lagi, dia dah bersama dengan Nabi, maknanya dah berkawan dah dengan Rasulullah. Jadi bila turun wahyu, Nabi menyampaikan Islam, maka dia antara orang yang terawal memeluk Islam. Bersama siapa dia peluk Islam? Seorang sahabat yang juga diseksa oleh orang Quraisy, iaitu Ammar bin Yasir. Maklumlah, Ammar bin Yasir pun diseksa juga. Dia memeluk Islam bersama dengan Ammar bin Yasir ni dalam peristiwa yang pertama ketika Nabi berdakwah secara sir. Di mana? Di Darul Arqam. Situ dia memeluk Islam dah. Tapi dalam peristiwa hijrah, dia antara orang yang lewat berhijrah. Dia berhijrah bersama dengan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Antara orang yang lewat lah, sebab Sayyidina Ali mengambil tempat Nabi dulu. Ketika Nabi nak berkeluar berhijrah tu, maka dia antara yang lewat berhijrah, sebab dia berhijrah bersama dengan Sayyidina Ali. Dan Suhaib Ar-Rumi ni menyertai peperangan bersama dengan Nabi. Boleh katakan semua peperangan ada Suhaib Ar-Rumi. Itu orang yang meriwayatkan hadis yang kita nak baca ni. Jadi dia duduk lama dengan Nabi. Ini di antara hadis yang dia dengar daripada mulut Nabi. Jadi Nabi kata, ajaban li amril mu'min. Syekh Fahmi terjemah, sungguh baik nasib orang yang beriman. Ajaban ni maknanya hairan, ta'ajjub. Ta'ajjub sungguh dengan urusan orang mukmin ni. Pelik melihat urusan orang mukmin ni. Ta'ajjub ni sebab apa? Inna amrahu kullahu lahu khair. Sebab urusan orang mukmin ni, apa sahaja yang menimpa dia, sama ada yang mari itu dalam bentuk kebaikan ataupun yang mari itu dalam bentuk keburukan, dua-dua tu baik. Dan kita maklum, tuan-tuan mengaji dalam Usuluddin kan, rukun iman yang keenam ialah antu'mina bil qadari. Nabi tak berhenti setakat tu. Nabi kata khairihi wa syarrihi. Hendaklah kamu percaya dengan qadar. Dan qadar ni Nabi kata khairihi wa syarrihi, baik dan buruk. Nabi sebut gitu dalam hadis Jibril. Lalu kita bilang sebagai salah satu daripada rukun iman. Bila sebut rukun iman, tak percaya kita. Salah satu daripada rukun iman, kafir. Sebab tu kena faham betul-betul rukun iman. Terutama yang ngelah sekali. Beriman dengan qada dan qadar. Sebab tu Nabi sebut ajaban li amril mu'min.
Nabi tak kata ajaban li amril muslim. Muslim ni bila dia mengucap 2 kalimah syahadah Muslim. Mari seorang lelaki temu dengan kita. Dia kata, aku ni nak masuk Islam. Mau ajar pada aku mengucap. Maka bila kita ajar dia mengucap 2 kalimah syahadah, Islam lah dia. Mukmin belum lagi. Mukmin tengoklah dia percaya ke tak percaya. Tapi zahirnya kita dah kira dia sebagai Muslim. Andai kata selepas daripada tu seminggu kemudian dia meninggal, urus sebagaimana orang Muslim. Baru seminggu masuk Islam dia ni. Maka kena urus dia sebagaimana orang Muslim. Kena mandikan dia, kena kafankan dia, kena tanam di tanah perkuburan Islam. Mukmin tak tahu. Kena tanya dia. Mau percaya dah ke ada Tuhan ni? Dia kata aku ni dalam 2 lagi. Percaya ke tidak? Tak Islam lagi. Tak mukmin lagi. Sebab tu iman berkait dengan pegangan dalam hati. Adapun Islam zahir mengucap dah 2 kalimah syahadah. Sepatutnya iring dengan pegangan lah. Sepatutnya gitulah. Bila kita kata asyhadu an la ilaha illallah, maknanya berserta dengan pegangan rukun iman yang 6. Baru mengiyakan kalimah syahadah yang kita lafaz. Tapi boleh jadi ada orang yang tak berserta dengan kalimah syahadah tersebut. Cuma nak sebut sininya, Nabi tak kata ajaban li amril muslim. Sebab orang Muslim, zahirnya kita melihat amalan Islam. Kita boleh kata dia Muslim. Zahirnya kita melihat dia beramal dengan amalan Islam. Muslim. Mari semayang berjemaah. Puasa bulan Ramadan dia. Pergi mengerjakan haji dan umrah. Keluar zakat. Muslim. Tapi dalam hati dia tak tahu dia percaya macam mana. Aku ni percaya kalau benda-benda baik Allah Ta'ala. Tapi kalau benda-benda buruk, mana boleh Allah Ta'ala menentukan benda buruk. Kita sendiri lah. Mau pegang macam mana? Mau pegang gitu lah. Iya dah tu. Kalau iya dia kata, mu sendiri, kita sendiri yang buat kejahatan, tanpa Allah Ta'ala campur tangan, kafir. Sebab Nabi sebut, antu'mina bil qadar. Hendaklah kamu beriman dengan qadar, khairihi wa syarrihi. Baiknya qadar tu, buruknya qadar tu, semua daripada Allah Ta'ala. Kena pegang gitu. Sebab tu orang mukmin dia tak serupa dengan orang Muslim. Tengok Nabi sebut. Bila dah Nabi cerita ni perkara yang takjub ni pada orang mukmin, sekiranya perkara tersebut tu adalah kebaikan. Inna amrahu kullahu lahu khair. Semua sekali lah, buruk ke baik ke, semua mendatangkan kebaikan bagi orang mukmin ni. Dan Nabi kata walaisa dzalika li ahadin illa lil mu'min. Perkara ni tak berlaku kecuali pada orang mukmin saja. Apa gambaran dia? In asabathu sarra syakara fakana khairan lah. Andai yang kena pada orang mukmin tu, yang ditimpakan pada orang mukmin ataupun mengena pada orang mukmin, mari dalam hidup kita, katakanlah benda-benda yang baik, yang menggembirakan, yang menyukakan kita, maka orang mukmin tahu apa yang berlaku baik itu adalah daripada Allah. Bila dia nampak daripada Allah Ta'ala, syakara, lalu dia pun bersyukur pada Allah Ta'ala. Maka Nabi kata, orang yang macam ni, bila kena kebaikan, datang nikmat pada dia, dia bersyukur, maka fakana khairan lah. Itulah kebaikan.
bagi orang mukmin. Dalam masa yang sama Nabi kata, kalau orang mukmin ni asabathu, yakni asabat al-mukmin. Orang mukmin ni kena musibah, ujian, benda yang kita tak suka. Benda yang berbentuk bala, ujian. Pun orang mukmin nampak benda tu mari daripada Allah Ta'ala juga. Tak akan berlaku sesuatu kecuali semuanya daripada Allah Ta'ala. Baik dan buruk. Tu pegangan etikad itu. Bila dia nampak mari daripada Allah Ta'ala, benda yang dia tak suka ni, ujian tu daripada Allah Ta'ala, maka dia sabar. Fakana khairan lah. Maka itu pun baik juga bagi kita orang mukmin. Bahkan kalau kita pergi sikit lagi dalam akidah, bahkan syukur dan sabar tu pun mari daripada Allah Ta'ala. Mana ada daripada kita? Turun benda baik mengena kita, ataupun boleh nikmat dan kebaikan lah kita. Maka kita bersyukur. Syukur tu mari daripada Allah Ta'ala juga. Benda-benda baik tu daripada Allah Ta'ala, syukur tu pun daripada Allah Ta'ala juga. Benda yang tak elok berlaku pada kita pun daripada Allah Ta'ala, sabar tu pun daripada Allah Ta'ala juga. Tu pegangan etikad kita. Maka kata Nabi, itu adalah yang terbaik juga bagi orang mukmin. Tu dua-dua. Sebab tu ada seorang lelaki, kalau tak silap ingat, Syekh Sya'rawi sebut dalam tafsir dia, ada seorang lelaki yang botak kepalanya, sopak badan dia, kepala tak tumbuh rambut, badan pula kena penyakit sopak, mata pula buta, tangan dan kaki pula cacat. Tangan kudung, kaki kudung. Tapi mulut dia ni duk sebut alhamdulillahilladzi afani. Apa maksud dia? Segala puji bagi Allah yang mengafiatkan aku. Tu mulut dia. Padahal mata tak nampak. Tangan kudung, kaki kudung. Syekh Sya'rawi sebut, dia umpama mentimun. Duk terguling di masjid. Andai ada orang lalu suap, boleh makan. Andai ada orang lalu tapi tak suap, tak boleh makan. Tapi mulut tak lekang daripada sebut alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang mengafiatkan aku mimma batuliya bihi min khalqih, daripada perkara-perkara bala-bala yang diuji ramai daripada makhluk Allah Ta'ala. Tu kathiran min khalqih, ramai daripada makhluk-makhluk Allah Ta'ala diuji. Tapi aku ni diafiatkan. Bahkan dia kata, wa faddalani tafdila. Bahkan Allah Ta'ala menganugerahkan kepada aku berbagai anugerah dia. Orang dengar pun berasa pelik. Nikmat kok mana? Mata tak ada. Kita yalah juga ada nikmat mata, boleh celak tengok. Kita adalah juga nikmat tangan, nikmat kaki. Dia tangan kaki pun tak ada. Tubuh pula cacat. Kita sihat wal afiat, tapi tak sebut pun alhamdulillahilladzi afani. Duk berasa sakit, duk berasa tak sihat itu. Tu kita. Padahal boleh berjalan, boleh makan nasi sepinggan dua lagi.
Segar bugar lagi. Makan nasi lalu selera lagi. Orang tawar pada kita roti canai, makan roti canai. Lepas habis roti canai, nasi boleh juga makan nasi pula. Segar bugar kita. Tapi itu duk berasa sepik hidup, tak ada nikmatnya. Susahnya hidup. Nah, tengok orang ni. Saya share Facebook. Kenapa bila orang tanya dia, mu ni dalam keadaan macam ni duk kata Allah Ta'ala afiatkan lagi. Duk bagi nikmat yang banyak lagi padamu ni. Padahal nak banding dengan kita yang boleh pergi mari, boleh nampak, boleh dengar, boleh itu, boleh ini dan sebagainya, pun tak berasa macam dia rasa. Dia kata, Allah Ta'ala menjadikan ja'alali lisanan dzakira. Cukup lah dia kata, Allah Ta'ala bagi pada aku lidah, aku boleh sebut dia. Allah Ta'ala jadi kepada aku qalban syakira. Jadikan kepada aku hati yang aku boleh bersyukur pada Allah Ta'ala. Dan Allah Ta'ala jadikan aku wa badanan alal bala'i sabira. Allah Ta'ala beri kepada aku badan yang boleh sabar atas bala ujian Allah Ta'ala. 3 benda disebut. Lidah boleh duk sebut namamu lagi. Tu nikmat paling besar. Hati aku ni duk dalam ni, luar cacat hati aku duk syukur padamu. Pas badan aku walau qadar setara ni pun sabar. Tu cukup dah, dia kata 3 sifat tu ada padaku. Yang lain tak ada tak apa. Tu nak beritahu orang yang apa? Yang Allah Ta'ala pilih untuk jadi orang yang tinggi dan baik kedudukan dia di sisi Allah Ta'ala. Dia boleh sabar sampai ke tahap tu. Bahkan dia tengok apa yang ada di dia tu nikmat banyak lagi. Bahkan dia boleh bersyukur lagi. Dengan apa? Dengan nikmat yang Allah Ta'ala kurniakan pada dia. Baik. Baca keterangan Syekh Fahmi. Orang mukmin adalah orang yang bertuah dalam hidupnya. Walaupun ia terpaksa berhadapan dengan berbagai-bagai ujian, hidupnya selalu tenang dan tidak banyak bermasalah. Ia memiliki ketenangan jiwa yang diburu oleh orang-orang yang mencari kepuasan hidup dalam dunia ini. Namun mereka pasti tidak akan menyumpainya kalau bukan dengan iman. Kepuasan hidup dan ketenangan jiwa hanya dinikmati oleh orang yang benar-benar beriman, di mana hatinya tenang dalam menghadapi berbagai-bagai keadaan. Apabila ia berada dalam kenikmatan dan kesenangan, ia akan bersyukur kepada Allah dan menggunakan nikmat itu untuk mencari keredaan Allah, baik untuk kegunaan dirinya sendiri atau untuk kebaikan orang lain, sebagai sedekah atau pertolongan. Dan apabila berada dalam kemiskinan atau kesusahan, ia sabar menerima takdir Allah itu dengan hati yang lapang dan dada yang luas. Ia memahami dunia ini adalah tempat ujian dan kesusahan, dan akhirat itu tempat kebahagiaan yang sebenar. Itu Syekh Fahmi sebut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa rabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Maka nalahumul khiyarah. Kan Allah Ta'ala sebut gitu. Wa rabbuk, dan Tuhanmu, kata Allah. Yakhluqu, dia menciptakan ma yasha', apa saja yang dia nak. Dia nak apa berlaku pada kita? Dia buat, dia yang buat. Yakhluqu ma yasha'u, dia buat apa yang dia nak. Kemudian dia kata apa? Wa yakhtar, dan dia yang pilih. Nampak je kita pilih. Nampak kita pilih nak mari masjid malam ni, mari kita. Nampak ada setengah kita tak nak mari masjid malam ni, tak mari. Siapa sebenarnya yang memilih? Allah Ta'ala yang memilih. Yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Pada Allah Ta'ala sebut, maka nalahumul khiyarah. Mereka tidak ada pilihan. Tengok. Tapi faham molek.
Faham ke usuluddin, ngaji usuluddin molek. Satagi jadi Jabariyah pula. Kalau gitu kita ustaz dipaksa oleh Allah Taala jadi Jabariyah. Kalau gitu tak ada ikhtiar kita. Tak ada ikhtiar jadi Jabariyah kita. Kena faham betul-betul ngaji ke usuluddin pula biar clear benda ni. Kalau tak faham ikut sebelah Allah Taala semua sekali berkehendak, tak ada langsung kita, jadi Jabariyah kita. Kalau ada bahagian kita boleh buat sendiri, jadi Mu'tazilah kita. Kita dah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah ni duduk tengah-tengah antara Jabariyah dengan Mu'tazilah. Duduk tengah-tengah. I'tiqad kita murni. Jabariyah pun tidak, kita tak kata Allah Ta'ala memaksa kita 100%. Tak, kita tak kata gitu. Kita tak kata gitu. Dan kita tak kata ada benda yang Allah Ta'ala tak tentukan dalam hidup kita, kita tentukan sendiri. Tak juga. Lepas tu, ngaji dalam usuluddin, ni ngaji hadis. Cuma nak sebutnya ialah Allah Ta'ala kata gitu. Maka lahumul khiyarah. Dan kata Allah subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Maha suci Allah Ta'ala dan maha tinggi dia daripada segala perkara yang disyirikkan. Apa yang mensyirikkan Allah Ta'ala? Ada kuasa lain yang boleh menentukan hidup kita. Ada kuasa lain yang boleh menentukan hidup kita, yang boleh memilih untuk kita. Siapa yang boleh memilih untuk kita? Kita sendiri. Kita sendiri jadi Tuhan lah. Sebab apa? Kita sendiri boleh memilih. Allah Ta'ala yang memilihnya untuk kita. Lepas tu ikhtiar usaha. Ya. Akidah kita Ahlus Sunnah wal Jamaah wajib beriktikad. Kita kena berusaha dan berikhtiar. Tapi usaha dan ikhtiar kita ada kesan dah. Ada bekah dah. Tak ada bekah, tak ada kesan. Habis tu ambil tu. Syariat suruh kita ambil. Allah Ta'ala suruh ambil. Lepas tu jangan fikirlah dengan tentang ikhtiar dan usaha tu. Makanlah ubat sebab syariat suruh makan ubat. Gi jumpa doktor sebab apa? Syariat suruh gi jumpa doktor. Tadawau Nabi sebut. Gi berubat no. Lepas tu gi jumpa doktor. Adakah doktor tu boleh menyembuh? Tak. Makan ubat tu boleh menyembuh? Tak. Yang menyembuhnya Allah Ta'ala. Kerja kita buat kerja. Gitu. Menyembuh cerita dia. Biar dia lah buat kerja dia. Sebab dia yang menyembuh. Kita ikhtiar. Doa ikhtiar. Ambil ubat suap mulut ikhtiar. Pergi jumpa doktor ikhtiar. Apa saja yang kita buat ikhtiar. Dalam kepala kita tak payah mikir. Sembuh tak sembuh. Sembuh tak sembuh. Sebab tu kerja dia. Kerja kita buat. Sebab dia perintah. Kita ambil benda ni. Itu ikhtiar dan usaha. Kena ambil. Tapi ikhtiar dan usaha tak memberi bekas. Itu i'tiqad kita Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jangan menyibukkan diri kita dengan perkara yang bukan tugas kita. Ibnu Qayyim sebut dalam kitab dia. Ibnu Qayyim kata apa? Dia kata, jangan sibukkan dirimu duk mikir benda yang bukan dalam bidang tugas kita. Musim apa? Musim ekonomi ni kan susah. Ramai orang susah. Dalam berita pagi tadi kau dengar dalam berita Radio Aikim pagi tadi. Ramai budak-budak bukan B40 ni yang pertengahan ni, M40. Pun ramai tak boleh nak bayar yuran universiti. Budak-budak yang layak dah tu. Dari sudut merit layak dah masuk universiti. Tapi nak bayar yuran susah. Minta kerajaan bantu. Cuma nak sebutnya gini. Susah musim sekarang ni. Zaman kita sekarang ni. Musim orang susah. Ada orang tak ada kerja. Diberhentikan kerja dan sebagainya lah. Barang-barang naik. Serba-serbi lah. Jangan perkara tersebut membelenggu kamu sehingga jadi risau kita. Mikir siapa stres. Siapa nak gila. Siapa orang kena kempen sekarang ni. Supaya apa? Supaya tak terlalu stres.
dalam radio IKIM juga iklan. Iklan ada satu seminar ke apa gitulah akan dibuat untuk orang-orang yang apa, yang stres ni lah. Orang yang tertekan. Pendekatan dia melalui Quran. Cuma satu saya acak kali duduk dengar iklan tu. Dia nak buat pakar-pakar menggunakan pendekatan Quran untuk orang-orang yang stres, ada masalah. Berapa yuran? 300. Saya duk mikir dalam kepala, Allah, orang stres dah yuran 300. Saya lah mikir cara bodoh saya lah. Tapi radio IKIM dah tu. Cuma kita duk mikir cara bodoh kita. Dia nak buat program untuk orang yang stres, orang yang ada masalah jiwa. Nak panggil pakar-pakar, nak pakai ayat Quran lah. Tapi bila dia sembang dua tu tentang yuran 300. Allah, kalau 300 kat jawab dia, tak gilah orang yang stres ni. Orang yang hilang pekerjaan dah. Orang yang tak ada punca pendapatan dah. Patutnya buat percuma gitu. Kalau masjid buat lagi cantik lah. Masjid berfungsi kan, contoh. Mana tadi? Jadi benda yang membelenggu kita tu kadang-kadang bukan kerja kita. Kerja kita usaha. Ikhtiar, usaha, cari jalan. Soal nak mari ke tak mari rezeki, dapat ke tak dapat, yang tu kerja Allah Ta'ala. Bahkan Allah Ta'ala tak pernah mensia-siakan. Tengok Ibn Qayyim sebut contoh. Dia kata, mu tengok ginilah. Benda yang telah dijamin dah oleh Allah Ta'ala. Apa? Salah satu daripadanya ialah soal rezeki. Salah satu daripadanya ialah soal ajal. Kita bila ada sakit sikit duk mikir, alah nak mati dah kau, aku ni nak mati dah. Kerja kita sakit dia berubah gitu. Mati kau tak mati, kau lambat lagi akan segar balik, sihat balik kau, ataupun akan sakit lebih teruk daripada tu kemudian mati kau. Tu kerja Allah Ta'ala tetap dah qada qadar dia. Kerja kita bila sakit cari penawar. Tak nak cari penawar di hospital, nak cari penawar cara perubatan Islam. Sila, semua tu ikhtiar. Hatta doa kita panjat pada Allah Ta'ala pun ikhtiar juga. Aku nak guna perubatan cara Islam lah, nak baca Quran, ayat-ayat syifa. Baca tu ikhtiar juga dipanggil. Walaupun tak suap ubat masuk dalam mulut kita. Ikhtiar juga tu. Cuma nak sebutnya, jangan perkara tersebut menyebabkan kita jadi murung. Mikir panjang. Sebab tu bukan kerja kita. Allah Ta'ala suruh kita buat kerja, berusaha. Kata Ibn Qayyim, mu tengok ginilah. Allah Ta'ala ni bila dia suruh, dia jamin. Mu tengok. Seorang bayi, anak kecil, waktu dia duduk dalam rahim mak dia, dia hanya ada satu je jalan rezeki dia. Melalui plasenta. Melalui tali pusat yang menghubungkan antara mak dengan bayi yang ada dalam perut. Itu ya jalan rezeki dia. Itulah makanan dia, darah masuk dalam tubuh. Kita pun gitulah, duduk dalam perut dulu. Tapi mu tengok. Sebelum bayi itu keluar lagi, Allah Ta'ala persiap dah. Ada dua pula jalan rezeki dia. Dua labu susu mak dia. Tadi satu ya. Mu tengok, Allah Ta'ala tak pernah mempersia-siakan hamba dia. Tak keluar lagi ni. Baru masuk bulan apa? Bulan yang ke-9. Belum nak lahir lagi ni. Tapi dia dah mula ready dah. Dah mula ready dah. Sebab tu bila budak tu keluar saja, boleh hisap dah susu. Ada dah susu. Boleh minum dah. Lepas tu Ibn Qayyim sebut lagi azan dah. Bila dia makin besar, habis tempoh 2 tahun menyusu, Allah Ta'ala persiapkan kepada dia dua benda yang berbentuk makanan yang bukan jenis air, iaitu daging dan tumbuhan, dan dua bentuk air, susu dan air biasa. Tengok, 4 pula jadi. Yang kita duk makan tu, daging kita makan. Apa tidak daging? Tumbuh-tumbuhan kita makan. Nasi daripada tumbuh-tumbuhan, sayur daripada tumbuh-tumbuhan, daging ayam, daging lembu, daging tu macam-macam jenis daging. Yang halal lebih banyak daripada yang haram.
Air, macam-macam jenis air. Susunya macam-macam jenis susu. Susu lembu, susu kambing, susu rusa ada kah? Susu apa? Macam-macam jenis susu ada. Selain daripada susu, macam-macam jenis air. Yang halal lebih banyak daripada yang haram. Tengok. Allah Ta'ala buat mari ujian, nak tengok kita tabah ke tak tabah. Rezeki depan duk buka, luar buka. Kita berasa Allah sepiknya hidup. Kita belum berikhtiar dan berusaha lagi. Pada tu dulu. Azan tu. Maka sini dia nak cerita, orang mukmin ni hebat dia, bila dia diuji, maka dia bersyukur pada Allah. Itu jalan kebaikan juga. Bila dia diuji dengan keburukan, maka dia sabar. Maka itu pun juga jalan kebaikan untuk orang mukmin. Habis itu, adapun orang yang tidak beriman, maka selalu berada dalam keadaan tidak baik. Itu bandingan dia orang mukmin dengan orang kafir lah. Qadatu wallahu a'lam wa ilmuhul atam.